Assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar tajuk mengenal wang. Tahukah kamu kegunaan wang? Wang digunakan sebagai alat pertukaran barang semasa jual beli. Sebelum ini, kita menggunakan sistem barter dalam tukaran barang. Sistem barter ni ialah pertukaran barang sukar sama sukar. Contohnya, kalau kamu ada seekor kambing, kamu nak beli ayam, kamu kena tukar kambing kamu dengan ayam, penjual ayam tu. Kalau dia setuju, barulah berlaku tukaran jual beli. Dan sistem ini dia boleh dianggap merugikan dan rumit lah. Jadi dia kena ikut kehendak orang yang nak kamu tukar tu. Jadi wujudlah wang fiat. Sebelum wujudnya wang ni, mereka menggunakan wang perak dan juga wang emas. Tapi makin lama orang makin ramai yang menggunakan wang, maka wujudlah wang kertas. Wang kertas tu ialah wang fiat yang kita gunakan pada hari ini. Ini ialah contoh-contoh wang kertas di Malaysia. Okey. Wang kertas di Malaysia ada wang 100 yang paling besar, diikuti RM50, RM20, RM10, RM5 dan juga RM1. Okey, ini wang shilling. Okey, kita ada 50 sen, 20 sen, 10 sen dan juga 5 sen. Perbezaan wang kertas. Okey, kat sini kita nak belajar ada 3 perbezaan dari segi warna, gambar dan juga saiz. Okey, cikgu akan pergi satu persatu. Kita akan lihat ciri-ciri pada wang kertas terlebih dahulu, diikuti dengan wang shilling. Kemudian barulah kita tengok saiz, apa beza dia. Okey, mari kita tengok ciri-ciri wang yang pertama. Okay, ciri-ciri wang ini ialah wang RM100. Di hadapan wang ini kita dapat lihat terdapat gambar bunga raya. Ini bunga raya. Diikuti ini ialah gambar yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan nilai wang yang tertulis di sini, not dia ialah 100. Ada 2. Dan di atas ini ada perkataan Bank Negara Malaysia. Hampir semua wang kertas Malaysia mempunyai gambar rajah di hadapan ni yang samalah, iaitu bunga raya dan gambar yang di-Pertuan Agong. Yang berbeza dari segi warna dia berwarna ungu untuk wang 100. Okey, di belakang pula terdapat Gunung Kinabalu, yang merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Ini Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni terdapat di Sabah. Okey, berikutnya ialah wang kertas RM50. Kamu dapat lihat gambar yang sama, itu yang di Pertuan Agong. Yang pertama, gambar bunga raya. Okey, nilai not yang berbeza. Dan di belakangnya kita ada 2 gambar, lebih kurang 3 gambar sebenarnya. Kalau kamu tengok sini, yang paling jelas ialah di sini ialah tokoh kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Dan juga di sebelah ini merupakan gambar kelapa sawit. Kenapa dia letak gambar kelapa sawit? Kerana kelapa sawit ni merupakan salah satu simbol penyumbang ekonomi di Malaysia. Dan kita antara penyumbang minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Seterusnya kita tengok ialah wang kertas RM20. Wang kertas ini berwarna oranye dan kuning kekuningan. Okey, di belakangnya kita dapat lihat gambar penyu yang merupakan salah satu haiwan yang mendarat di Malaysia. Okey, Malaysia ni merupakan salah satu tempat pendaratan penyu. Kita ada banyak pusat pengurusan dan kajian penyu. Contohnya, kalau biasa kita kenal pusat pengurusannya di Rantau Abang, Terengganu. Ada juga di sebelah pantai barat, iaitu di Segari, Perak.
Dan jangan terkejut kalau cikgu kata penyu juga ada di Pulau Pinang. Iaitu di Pantai Keracut. Kalau siapa yang pernah pergi trekking di Taman Rimba tu, di Pantai Keracut dekat belakang tu, itu adalah tempat pusat kajiannya. Okey. Mari kita lihat wang kertas RM10. Wang kertas RM10 dia berwarna merah. Dia punya gambar raja di depan ni hampir sama saja, yang berbeza cuma nota ni, note dia ialah menunjukkan nilai RM10. Okey, yang lain sama. Okey, baik. Yang di belakang yang membezakannya ialah di belakang, iaitu terdapat gambar bunga yang paling besar di dunia. Kalau kamu nak tahu, ini namanya ialah bunga Rafflesia. Bunga ini tumbuh kebanyakannya banyak di Asia Tenggara, di Thailand, di Filipina. Tapi kalau di negara kita, dia tumbuh di hutan Borneo. Dan dia ada musim untuk berkembang. Dia tidak akan selalu kembang macam ni. Okey, dia ada musim dia. Dan dia ni sejenis parasit lah, tumbuhan parasit, dan dia memakan serangga. Seterusnya kita dapat lihat ini ia merupakan wang RM5. Wang RM5 ni berwarna hijau. Okey. Di belakang wang ini terdapat gambar burung kenyalang, ataupun masyarakat tempatan boleh memanggilnya sebagai burung enggang lah. Burung ini juga merupakan salah satu simbol bagi sebuah negeri di Malaysia, iaitu burung Sarawak. Okey, ini ialah wang RM1. Wang RM1 berwarna biru. Dan di belakang wang RM1 ni ada sejenis permainan yang terkenal di Malaysia, terutama di negeri Kelantan, iaitu wang bulan. Okey, wang bulan merupakan wang yang paling besar lah. Selain terdapat ada wang lain, contoh wang kucing dan sebagainya. Okey, jom kita tengok saiz wang. Okay, yang paling besar ialah RM100. Kamu boleh ambil contoh wang sebenar, kamu boleh banding beza kan. Okay, kamu dapat lihat wang RM50 dia kecil sedikit berbanding wang RM100. Diikuti dengan RM20. Bila kamu letak atas RM50, kamu boleh nampak lagi RM50 tu lebih besar daripada RM20. Wang RM10 kecil daripada RM20. Diikuti RM5, RM1. Jadi saiz wang setiap wang kertas itu tidak sama. Ini sesuai lah dengan, mungkin merupakan salah satu ciri-ciri keselamatan wang kita. Okey. Jadi mereka tak cipta atau tidak print kertas tu sesuka hati, dia ada ciri-ciri keselamatannya. Okey, mari kita teruskan dengan shilling 50 sen. Okey, untuk shilling 50 sen ni, dia jelas kat sini, kamu dapat tengok. Inilah nilai dia 50 sen, inilah tahun di mana dihasilkan, dan dia mesti tulis perkataan Bank Negara Malaysia. Okey, yang penting ialah corak di belakang ni, kalau kamu tengok, dia merupakan motif sulur kacang. Sulur kacang ni apa ni? Sulur kacang ni ialah yang bentuk corak yang sering digunakan oleh pengukir tradisional di dalam seni ukiran kayu dan juga perak. Contoh macam peti, orang dulu suka buat peti, dia ada ukiran ini, ukiran pada kayu, pintu kayu, dan juga pada barang kemas. Jadi selain itu, dia punya ni, kalau mereka ambil ni sebagai gambar untuk duit 50 sen ni juga, ia bertindak sebagai ciri-ciri keselamatan wang kita. Okey, wang shilling 20 sen. Wang shilling 20 sen, ada nilai 20 sen di sini. Tertulis Bank Negara Malaysia. Dan di belakangnya terdapat, ini ialah bunga melur. Dan juga dia ada lagi satu corak, tak salah cikgu. Corak ini, sekejap lagi kita tengok balik corak nama apa nanti cikgu beritahu. Okey. Bunga melur ni biasanya lambang yang sering digunakan lah dalam majlis-majlis kerajaan dan juga majlis perkahwinan di Malaysia. Okey.
Okey, ini ialah wang 10 sen. Okey, kamu boleh lihat di sini tertulis 10 sen. Okey, bunga raya mesti ada. Okey, di belakangnya ialah corak anyaman daun-daunan. Corak anyaman ni kalau kamu dapat tengok di sini ialah daripada orang asli. Ni ialah merupakan orang asli. Orang asli ni dapat banyak di kawasan pedalaman di Malaysia lah. Dan mereka ni ada yang terdapat banyak jenis suku. Okey. Ini merupakan salah satu suku lah yang diilhamkan daripada persekitaran dan juga kepercayaan mereka. Okey. Contohnya suku yang gunakan corak anyaman ialah kaum Mahmeri. Kaum Mahmeri dari Semenanjung. Okey, corak yang terakhir, duit shilling yang terakhir yang dapat cikgu tunjuk ialah duit shilling 5 sen. Ini nilai note dia ialah 5 sen. Okey. Yang di belakang ini ialah ilham dari kain hiasan kepala yang kita panggil sebagai Desta Siga dari suku kaum Kadazan. Okey. Kain ini ditenun dengan benang hitam dan dihias dengan berbagai corak geometri. So dia ada bentuk geometri dekat sini. Okey. Kain corak dari kepala. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu cuba boleh cari di internet macam mana bentuk kain ataupun corak tenunan bagi suku kaum Kadazan Dusun. Di Sabah lah terutamanya. Okey, itu sahaja untuk pengenalan ataupun ciri-ciri wang untuk bahagian yang pertama. Nanti jangan lupa kamu tonton untuk bahagian kedua. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh hantar mesej melalui Telegram kepada cikgu.